Salam sejahtera Malaysia. Disahkan akan ada undian ataupun akan ada pilihan raya ulangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai yang mahu ulangan semula pilihan raya dan benar-benar ini terjadi. Saya boleh sahkan sekarang bahawa akan ada pilihan raya ulangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini mau tidak mau pasti akan terjadi dan akan berlaku dalam masa yang tidak lama, mungkin dalam masa 60 hari, paling lewat 90 hari. Paling lewat 90 hari akan ada pilihan raya ulangan. Jadi bersiap sedialah untuk rakyat Sabah sekali lagi. Dan sebenarnya bukan seluruh rakyat Sabah yang terlibat, tetapi rakyat Sabah lah, bahkan dimanapun memang rakyat Sabah lah. Akan ada pilihan raya ulangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang sudah sah dan memang ada di dalam undang-undang bahawa pilihan raya akan diulang semula. Di mana dia diulang semula, ada beberapa punca diulang semula pilihan raya. Punca yang pertama, adanya pelanggaran undang-undang seperti yang berlaku di Semenanjung dulu, iaitu kerana apabila SPR dan SPRM dan polis membuat siasatan, memang terbukti adanya salah laku di dalam pilihan raya, jadi diulang semula. Itu adalah yang pertama yang boleh menyebabkan adanya ulang semula pilihan raya. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ulang semula pilihan raya boleh berlaku apabila adanya kekosongan di satu-satu parlimen atau di Dewan Undangan Negeri punya kerusi, apabila terjadinya kematian penyandang tempat tersebut, sama ada di parlimen atau di DUN. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Dan apabila ada kekosongan, dimaklumkan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat, kemudian dimaklumkan kepada TYT dan SPR bahawa ada kekosongan, maka perlulah dilaksanakan pilihan raya semula untuk
mencari pengganti kepada si mati yang penyandang itu. Baik, jadi ini berlaku di mana? Pasti berlaku di Lamag. Kerana kita sudah tahu bahawa Datuk Seri Bung Mokhtar telah pun meninggal dunia dan beliau telah mengosongkan kerusi tersebut kerana meninggal dunia. Kerana itu, mau tidak mau, rakyat, pengundi-pengundi di Lamag akan mengundi semula untuk memilih pengganti kepada Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Ini pasti membuat satu lagi pilihan raya panas di sana, dan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kepada penyokong-penyokong Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, pasti semuanya bersedih dan pasti semuanya bersedihlah. Sudah bertungkus lumus sebelum ini untuk menang, tapi akhirnya kosong. Itu ketentuan ilahi lah. Kita tidak dapat melawan takdir, ketentuan daripada Tuhan. Tapi bagi yang bukan penyokong Bung Mokhtar, pasti gembira kerana mereka mahu supaya ada ulang tayang semula pengundian. Ada semula ulangan, bukan ulang tayang, ulangan pengundian di Lamag. Jadi disahkan memang ada pengundian, akan dibuat pilihan raya semula di Lamag. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Haji G makin terdesak. Memang sukar untuk dia, memang tiada harapan. Dan memang betul-betul Haji G tidak boleh tidur kali ini. Apa tidaknya, rupa-rupanya semua dia langgar. Semua dia tidak peduli. Orang dia punya adun sendiri tidak puas hati pun dia tidak peduli. Dia punya kawan-kawan cakap pun dia tidak peduli. Semua dia tidak peduli. Dia tetap juga radu saja. Bayangkan ini terbaru, rupa-rupanya pemuda dan wanita APCO gesah Haji G tolak Barisan Nasional. Ini terjadi sebelum Barisan Nasional masuk. Begini saja. Kalau betul-betul APCO tidak mau bersama dengan Barisan Nasional, keluar saja dari kerajaan. Kita tengok macam mana Haji G terkial-kial di sana. Okey. Jadi kalau APCO betul-betul tidak puas hati, kita tengok betulkah APCO berani. Tapi saya fikir APCO tetap betul-betul berani. Ini baru timbalan ketua menteri sedangkan dia jadi menteri penuh persekutuan pun dia sanggup untuk letak jawatan. Datuk Ewan Benedict sanggup dan tidak pun dia gentar untuk letak jawatan. Apakan pula kalau setakat begini jawatan. Habislah. Inilah yang saya salut dengan APCO. APCO betul-betul kasih bukti bahawa mereka ini tidak
Senang-senang kena buli, kena buyuk, kena kautim. Ndak senang-senang. Apko gesah. Haji Ji tolak Barisan Nasional. Tapi apa yang Haji Ji buat? Apa yang Haji Ji buat? Pemuda dan wanita Parti APKO memandang serius laporan mengenai usaha membawa Barisan Nasional BN menyertai Kabinet Kerajaan Negeri Sabah susulan pembentukan kerajaan selepas pilihan raya Sabah ke-17. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada Isnin, pemuda dan wanita APKO menegaskan bahawa perkembangan tersebut. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Perlu untuk diperhalusi dengan teliti demi memastikan kestabilan politik di Sabah terus terjamin. Nah, jangan teliti saja. Jangan teliti saja, kasih serius betul-betul. Ini bukan sekadar untuk mau diperhalusi. Ambil tindakan betul-betul. Kalau memang Haji Ji tidak pandai dengar cakap, nah nanti dia pun tidak dengar cakap juga, susah nanti. Sebelum lebih susah, lebih baik angkat kaki cepat-cepat. Dalam kenyataan itu mereka berkata APKO berpandangan bahawa struktur kerjasama yang telah dipersetujui melibatkan GRS, 5 adun bebas dan PKDM. Lepas tu STA pun sudah keluar, sudah umum keluar. Tapi satu dia punya adun tetap jadi pembantu menteri. Itu yang bikin bingung saya juga. Macam mana ni? Tidak sama dengan kerajaan tapi bikin bingung. Tiba-tiba sama juga. Gabungan ini bukan saja mencapai majoriti selesa, dia kata. Betul. Gabungan itu sudah ada majoriti, apalagi mau Barisan Nasional. Malah turut menggambarkan kehendak rakyat Sabah yang mahukan kesinambungan kestabilan politik. Kehendak rakyat Sabah, memang semua rakyat Sabah sekarang ini mau tolak. Bukan semua juga lah. Ada juga yang pergi sokong Barisan Nasional sebab tu Barisan Nasional menang. Tapi majoriti rakyat Sabah, beratus ribu rakyat Sabah, hampir 600,000 pengundi di Sabah menolak semua parti-parti daripada Melaya. Lebih daripada 600,000. Maafkan saya. Kalau tambah warisan, GRS, APKO, STA, KDM, kasih tambah. Bebas semua kasih tambah. Memang beratus ribu. Lebih daripada 400,000. Berapa ratus ribu? Sikit saja yang terima Barisan Nasional, Pakatan Harapan, DAP,
PN, sedikit saja. Jadi perubahan pendirian secara mendadak itu boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran. Bukan saja begitu tuan, kami malah rasa kena scam. Kami rasa kena scam. Jadi jangan hanya perhalus-perhalus, jangan hanya cakap omong kosong, betul-betul kasih bukti lah, kan barulah ngam. Okey, sahabat telah beberapa kali mengalami pergolakan politik melalui langkah Kinabalu akibat perubahan sokongan dan percaturan kuasa. Dan keadaan seperti ini sewajarnya dielakkan pada masa ini. Itulah yang Haji Ji perlu elak. Tapi tidak tahu kenapa dia terima juga. Sedangkan rakyat Sabah tidak mau. Okey, inilah masalah. Okey, inilah masalah. Kita tengok nanti apa terjadi kepada Haji Ji. Kerana dia tetap radu juga. Terjumpa lagi, tinggalkan komen. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya Jeffrey Keatingan membuat satu-satunya keputusan yang terbaik setakat ini. Tadi saya buat satu video kata kerjasama dengan GRS. Tapi baru tadi saya terima satu lagi berita bahawa Jeffrey Keatingan mengatakan bahawa Star tidak bersama dengan kerajaan kerana tegas di dalam keputusan untuk memastikan Sabah ditabir oleh parti lokal sahaja. Ini keputusan terbaik yang dibuat oleh Star. Sebab nanti pada pilihan raya 2030, rakyat akan ingat apa yang berlaku pada beberapa hari ini. Rakyat akan tahu mana parti yang tiba-tiba saja jadi berkawan lagi, menjilat-jilat. Mana parti yang betul-betul stand firm dengan dia punya manifesto, stand firm dengan dia punya perjuangan, bahawa dia tidak akan sama sekali berkompromi bersama dengan parti yang bukan lokal Sabah. Jadi ini pasti membuat turning point yang sangat besar untuk Star. Jadi at least tidaklah macam orang selama ini tuduh bahawa Star ni the king of katak lompat. Jadi ini terbukti bahawa ini. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor.
boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. STAR tidak seperti yang digembar-gemburkan. STAR adalah parti yang memang berpegang teguh kepada pendirian dia. Biarlah dia jadi pembangkang, tapi dia tidak mau jadi masuk di dalam JRS untuk mengelakkan daripada berkompromi. Okey, jadi ini satu. STAR sudah umum. Adakah kita akan dengar lagi pengumuman seterusnya daripada parti-parti yang lain? Mungkin daripada KDM, mungkin daripada APCO juga, mungkin tidak lama lagi orang-orang bebas parti mungkin selepas ini calon-calon ataupun adun-adun bebas pula pun bakal akan menyertai perjuangan kekuatan stand firm dengan apa yang disebut ketika di dalam kempen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu siapa lagi, ada lagi kah? Sebab sekarang ini sedang tular di media sosial, berjalan seluruh dunia, bahawa kononnya ada perundingan sedang berlaku underground. Harap-harap tiada. Tahniah diucapkan kepada STAR. Ini saya patut salut kepada Jeffrey Kitingan yang akhirnya menunjukkan bahawa dia betul-betul berpegang teguh kepada janji. Jadi selepas ini pada tahun 2030 kita tahu siapa yang mau diundi, kita tahu siapa yang betul-betul jujur, kita tahu siapa yang mau minta menang sejak waktu pilihan raya. Jadi kita tahu sudah, kan? Kita tahu sudah. Okey. Jadi selepas ini kita tengoklah masih lagi kah dihangatkan dengan hak-hak kita, masih lagi ke 40% kita digembar-gembur, atau tiba-tiba semua jadi senyap. Kenapa senyap? Lupa sudah kah? Jadi kita tunggu 2030 apa berlaku pada pilihan raya 2030. Okey, tinggalkan komen. Tahniah diucapkan kepada STAR. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya sudah cakap, saya sudah agak, belum apa-apa sudah diorang tunjuk temberang, sudah tunjuk bahwa macam dia lah paling kuat, paling padu, paling segala paling lah. Ini berita, ini gambar ini daripada Sabah Info. Tengok kau nampak tu? Kami Kingmaker, bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. Come on lah, yang Kingmaker, bukan Barisan Nasional. Aku pun tak faham kenapa tiba-tiba Barisan Nasional ni kepala diorang masuk angin. Tiba-tibalah dia jadi Kingmaker. Sejak bila Barisan Nasional jadi Kingmaker? Sebelum Barisan Nasional masuk ke dalam JRS, sudah cukup pun majoriti muda. Sudah 39, 37. Ya cukup lah, 30 lebih. Sudah cukup. Lebih daripada majoriti muda. Lebih dari 37. Sudah cukup. Tiba-tiba lah ada muka semua YB Barisan Nasional yang menang di sana kan, 6 orang tu. Tiba-tiba bilang kami Kingmaker. Please lah, sejak bila lah BN jadi Kingmaker ni? Nggak ada lah. Sejak bila jadi Kingmaker? Nampaknya Bung Mokhtar pun makin bingung sekarang mungkin. Dia makin tak paham mungkin sekarang dengan... Dulu kan dia pakar politik. Dia tahu siapa Kingmaker. Tiba-tiba sekarang macam dia tak paham pula apa itu Kingmaker. Kingmaker itu yang kasih jadi kerajaan. Yang ada harga terus jadi kerajaan.
Ini sejak bila lah BN jadi kingmaker ni? Ndak pernah jadi kingmaker BN ni, ndak pernah. Sekarang ndak, bukan. Yang jadi kingmaker Apko, Bebas, KDM, PH, lagi Star, itu semua jadi kingmaker. Itulah kingmaker. Yang BN ini orang sudah sampai di KK, dia baru sampai di mana? Di Kutamuru. Orang sudah sampai di KK baru dia start kereta. Orang sudah angkat sumpah, masih lagi dia tidur di rumah. Sejak bila dia jadi kingmaker? Waktu Haji Ji angkat sumpah, BN ini belum lagi pun masuk dalam senarai kumpulan JRS yang jadi kerajaan. Tiba-tiba konon dia jadi kingmaker, bukan pengemis. Ini sangat ketara lah. Bagus orang cakap. Orang yang tidak cakap dia pengemis, dia cakap pula begitu. Siapa yang cakap dia orang pengemis? Nah sekarang macam dia mengaku pula dia pengemis. Bagus orang tidak cakap BN pengemis, karena dia cakap pula kami kingmaker bukan pengemis. Sejak bila karena kamu kena cakap pengemis? Tak pernah. Yang kena cakap terdesak begitu. Tapi pengemis tidak pernah. Tiba-tiba dia bilang kami kingmaker bukan pengemis. Jadi mengaku itu. Janganlah begitu. Barisan Nasional tidak pernah jadi kingmaker. Tidak pernah jadi kingmaker. Orang sudah angkat sumpah, sudah jadi ketua menteri, sudah ada kerajaan, cukup sudah. Baru dia masuk. Sudah mau buat menteri, baru dia masuk. Lepas tu dia cakap dia kingmaker. Come on lah. Nasihat saya lah kepada YB, jangan terlampau jangan terlampau tembirang. Nanti kamu punya kata-kata penyebab kepada perpecahan. Nanti kalau melebih-lebih kata, nanti itu akan menjadi kepada runtuhnya kerajaan kamu juga sekarang ini. Jadi lebih baik tenang saja, tidak payah cakap apa-apa, kasih keras sikit tu kepala. Tidak payah terlampau kuyak. Yang penting Barisan Nasional, bagi saya dia tidak pernah jadi kingmaker dalam pilihan raya kali ini. Tidak pernah. Haji Ji sudah angkat sumpah, baru dia masuk ini. Sejak bila dia jadi ini? Kalau dia jadi kingmaker, dia akan jadikan seseorang itu ketua menteri. Seseorang ataupun satu parti itu, gabungan itu jadi kerajaan. Tapi Barisan Nasional tidak masuk di dalam JRS punya kerajaan campuran ini pun tetap juga sudah cukup. Jadi apa benda dia jadi kingmaker nih? Jadi harap-harap ini tidak benar. Kalau benar ini memang kena troll habis ini. Memang seluruh semua penganalisis politik, semua pemerhati politik, semua TikToker, semua YouTuber akan kasih troll ini habis-habisan. Harap-harap ini tidak betul lah. Tapi takkanlah pula Sabah Info pergi edit tu kata-kata kan. Takkan Sabah Info kasih edit kami kingmaker bukan pengemis, kata pemimpin BN Sabah. You are not kingmaker. Jangan perasan. Barisan Nasional kali ini bukan kingmaker. Mereka adalah kalah teruk. Itu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Janganlah kita sudah kena buyuk, sudah kena scam, lebih lagi kena scam. Cukup-cukuplah. Marilah kita simpan otak kita semula ke dalam kepala supaya kita tidak lebih kena scam terlebih-lebih lagi. Elakkan untuk di-scam lagi. Diteruskan kena scam. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Hello guys, selamat pagi. So saya kenalkan semua saya punya keperluan untuk berkempen untuk minyak rambut Gatsby, styling pomade, Stronghold, untuk perfume Sugar Bomb, Desire, dan juga untuk deodoran daripada Dashing Deo X. Jangan lupa beli di link yang saya berikan. Ada promosi sekarang. Bye.